Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Yad. Okey, minggu ni kita masih lagi dalam tajuk dalam standard kandungan iaitu 8.0 iaitu akhlak. Okey, iaitu standard pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sifat malu dan juga mengaplikasikan kepentingan bersifat malu dalam kehidupan seharian. Kalau kamu masih ingat, sebelum cuti hari itu, sebelum cuti kita beraya, kita telah pun belajar maksud sifat malu kan, berdasarkan dengan hadis dia, minta maaf berdasarkan dengan potongan ayat Quran kan. Okey, seterusnya kita belajar pula tentang ciri-ciri orang yang bersifat malu. Ada 6 ciri orang bersifat malu. Okey, pada hari ini cikgu nak masuk sifat malu. Cikgu nak jelaskan apa itu sifat malu. Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, murid-murid dapat menyenaraikan 5 malu yang dituntut dan 5 malu yang dilarang. Apa sebenarnya tu? Jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok set index sini, kita nampak beruang tu, dia punya reaksi dia adalah reaksi malu kan. Kalau orang malu, biasanya dia tutup muka. Kalau orang perempuan malu, dia tutup muka. Kalau orang lelaki, mungkin dia tunduk. Kan, bermaksud itu dia dalam keadaan malu. Malu yang macam mana? Okey, malu tu mesti bersebab. Kenapa dia malu kan? Nanti cikgu akan terangkan apa sebenarnya yang ada dalam sifat malu ini. Okey murid-murid, sifat malu ini terbahagi kepada 2 ya. Yang pertama, malu yang dilarang dan juga malu yang dituntut. Apa malu yang dilarang? Apa malu yang dituntut? Okey, kita tengok sama-sama. Kita mulakan dengan malu yang dituntut lah. Okey, malu yang dituntut yang pertama, malu melakukan perkara yang berdosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, malu melakukan perkara yang keji dan hina yang boleh menjatuhkan maruah diri. Seterusnya, malu melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman hidup dan boleh melanggar hak orang lain. Ini adalah malu yang dituntut, yang agama kita tuntut. Kita perlu malu yang macam ini. Macam mana tu cikgu? Kita tengoklah contoh ya. Nombor 1, contoh. Malu melakukan perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar tu apa? Perkara yang mungkar, perkara yang tidak baik. Contoh, malu cikgu malu melawan ibu bapa. Malu contohnya malu bergaduh dengan adik-beradik kita. Malulah kan kalau kita gaduh-gaduh kat rumah, bising, jerit-jerit, jiran kita pun dengar kan. Malulah, benda tu tak bagus. Jadi kamu malu nak lakukan benda tu. So baguslah. Itu malu yang dituntut. Nombor 2, malu meninggalkan ibadah puasa. Kan? Kita kan sebagai orang Islam, kita bila tibanya bulan Ramadan, kita wajib untuk melakukan ibadah berpuasa, kecuali kalau kita berada dalam keadaan sebarang keuzuran lah. Okay, jadi bila berpuasa ni kita kenalah berpuasa sebab puasa tu wajib. Kalau kita tak puasa, kita rasa malu. Kan? Jangan pula tak puasa tapi dia bangga. Ada sekarang orang yang macam tu. Cikgu tak faham kenapa, tapi mungkin tu sebab dia tak ada rasa sifat malu lah. Kan, dia bangga melakukan perkara yang mungkar. Tak boleh macam tu ya. Nombor 3, malu bergaul bebas antara lelaki dengan perempuan. Okey, ini di fasa kamu lah fasa remaja. Kita biasalah fasa remaja dia ada kenal dengan kawan perempuan kan. Dia suka dengan budak perempuan kelas sana, suka dengan budak lelaki situ kan. Remaja kan dia ada sikap ingin tahu kan. Jadi benda tu sebenarnya tak bolehlah kamu melampaui batas. Berkawan itu tidak boleh sampai kamu bergaul bebas. Kamu kena malu. Kamu tak boleh terlalu bebas antara lelaki dengan perempuan. Nombor 4,
Malu jika tidak menjaga kebersihan diri. Kalau kita tak jaga kebersihan diri pun, kita dituntut untuk malu. Contoh kebersihan diri yang paling asas lah cikgu sebut. Contoh kuku kamu kan. Itu paling basic lah hidup kita. Kuku kita kotor, panjang. Itu ataupun baju sekolah kita kotor, tak basuh tapi kita pakai juga. Itu perkara yang perlu kamu malu. Malu sebab tak jaga kebersihan diri. Sebab kebersihan diri separuh daripada iman. An-nazafatu minal iman. Sebab agama kita menuntut untuk kita menjaga kebersihan diri. Seterusnya, nombor 5. Malu membuat bising di kawasan awam. Contohnya macam mana? Contoh, kalau sebelum kita PKP ataupun kita total lockdown ni, mungkin kamu ada yang, ni contoh ada motor kan. Motor tu pula kita ubah suai ikut kita punya jiwa remaja kan. Ubah-ubah suai. Lepas tu kita pun malu press motor tu kan, perah-perah minyak tu dekat kawasan-kawasan kat taman ke kan. Kat kawasan perumahan ke kan, nak tunjuk motor aku ni hebat ni. Jadi kita perah minyak. Jadi benda tu jadi bising. Orang pun marah pada kita sebab itu tempat awam. Kita kena hormat tempat awam. Jadi kita kena malulah bila kita lakukan perkara macam tu. Okey. Nombor 6. Malu membuang sampah merata-rata tempat. Yang ini pun samalah. Tak kisahlah kat mana, kat sekolah ke, kita pergi kat luar ke, tak bolehlah kita suka-suka hati nak buang sampah. Tak. Benda tu sepatutnya tak terjadi. Kalau orang nampak pun benda tu nampak macam tak benda yang tu tak bagus, tak best. Orang tengok apalah budak ni buang sampah merata, sedangkan tong sampah tak jauh pun dari situ kan. Contoh. Okey, sifat malu ini, sifat malu yang dituntut ni lah membawa banyak kebaikan kepada individu dan masyarakat keseluruhannya di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita perlu ada rasa malu yang dituntut yang cikgu sebut tadi tu. Kan? Seterusnya, malu yang dilarang. Ada juga malu yang dilarang. Okey, apa itu? Okey, nombor 1, malu melakukan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah tak bolehlah kita malu nak melakukan kebaikan. Contoh solat. Cikgu cakap okey, boleh pergi solat. Malulah cikgu nak solat. Solat malu. Tak, kenapa? Nanti kawan ejek, apalah solat konon dia macam orang takut lah kan, tiba-tiba dia solat macam baik, jadi baik kan, dia malu. Tak boleh macam tu. Jangan tak boleh. Benda yang baik jangan kamu malu untuk lakukan. Kan kadang-kadang zaman remaja ni kita faham, cikgu faham dia fasa-fasa di ego dia. Atau contoh tolong cikgu je lagi kawan ejek. Tolong cikgu angkat buku, tolong cikgu angkat buku. Kena ejek kan. Jadi dia malu nak buat benda tu. Tak boleh. Itu malu yang dilarang oleh agama kita. Jangan macam tu. Seterusnya, malu melakukan perkara yang boleh memberi kebaikan kepada diri sendiri. Contohnya macam mana? Contoh kita masih sekolah, kita belajar rajin-rajin kan. Bila cikgu mengajar kamu fokus, bila cikgu tak bagi kerja kamu siapkan kan. PDPR pun kamu masuk kelas cikgu kan. Kelas semua cikgu kamu masuk, kamu siapkan semua tugasan. Tapi ada mungkin ni contohlah tak join kelas sebab apa? Ada game apa-apalah contoh. Tak boleh lah macam tu. Kalau sesuatu perkara itu mendatangkan kebaikan buat kamu, contoh PTPR ni mendatangkan kebaikan buat kamu dapat ilmu kan. Jadi kamu tak boleh malu lakukannya sebab benda tu mendatangkan kebaikan kepada kamu. Nanti kawan ejek, apalah kau join PTPR, tak join game kita tadi. Macam tu kan. Fikirkan orang cakap, fikirkan kawan ejek, sampai kamu tak buat, sampai kamu buat benda yang tak sepatutnya kamu buat kan. Okey, nombor 3, malu melakukan perkara yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Okey. Contohnya kamu bantu jiran ke kan. Jiran bila kita bantu, jiran pun seronok kan. Tolong apa-apa yang boleh kita bantu kan zaman-zaman sekarang ni. Jangan malu. Kalau kamu malu, nanti masa kita pula orang tak nak tolong kita kan. Sebab kita tak tolong orang. Okey, contoh malu-malu yang dilarang. Malu memakai pakaian yang menutup aurat. Ini baik perempuan baik lelaki, kita kena menutup aurat dengan sempurna kan. Kalau orang lelaki aurat dia tak susah pun. Tapi
masih juga tak boleh nak ikut. Kan masih suka lagi pakai seluar pendek atas lutut kan. Tak tahu nak tunjuk apa kan. Ini cikgu tak cakap kamu, cikgu bagi contoh untuk supaya kamu lebih jelas. Kalau murid perempuan kamu dah dewasa, kamu dah remaja, kamu pun rata-rata dah pun dah pun akhir balik kan. Jadi semua kenalah tutup aurat. Yang perempuan pakai tudung, pakai baju yang menutup aurat kan. Sebab apa? Malulah. Itu kita kena tutup. Tak boleh dedah-dedah suka-suka kasih orang tengok. Satu dapat dosa, satu maruah diri kita pun jatuhlah orang tengok kan. Nombor 2, malu mempelajari dan membaca Al-Quran. Kan mungkin ini bukan kata peringkat fasa remaja kamu sahaja, tapi fasa ataupun orang-orang tua yang mungkin tak pandai mengaji pun ada juga ya. Malu nak pergi belajar sebab takut orang mengata. Apalah dah tua pun tak erti mengaji. Malu. Benda ni sebenarnya tak boleh lah. Agama kita larang. Kita tak tahu, tak apa. Kita tak pandai mengaji, tak pandai solat, tak apa. Tapi kita kena belajar. Kalau selagi mana kita tak belajar, sampai bila kita takkan tahu. Kalau kita asyik nak fikir orang cakap, malu-malu yang macam ginilah akan menjadi mendatangkan keburukan pada diri kamu. Memang tak bagus dan tak boleh untuk agama kita. Nombor 3, malu memberikan pendapat. Ni biasa dalam kelas, cikgu suka tanya kan. Okey, cikgu sebut nama seseorang, baru dia nak bangun cakap. Itu pun kadang-kadang tak tercakap kan, malu. Itulah tak tahulah kenapa lah nak malu bagi pendapat. Kadang-kadang jawab soalan, jawapan tu dia tahu, dia malu nak sebut kan. Seterusnya malu melakukan kebaikan. Ada orang yang malu melakukan kebaikan sebab takut kawan ejek cikgu kejap lagi. Dia fikir kawan ejek tu lebih penting daripada dia nak lakukan kebaikan tu tau. Sedangkan kebaikan tu dapat pahala. Kawan ejek tu, kawan tu lah yang dapat dosa. Kita sepatutnya tak payah fikirkan benda tu. Tapi biasalah kita manusia lebih fikir apa yang orang cakap daripada pandangan Allah pada kita kan. Seterusnya malu menuntut ilmu pun ada. Malu nak belajar kan. Seterusnya malu bertanya. Biasa orang kata malu bertanya sesat jalan. Sanggup sesat jalan daripada bertanya. Kan. Malu yang ini sebenarnya malu-malu yang tak dituntut ni, malu-malu yang dilarang dalam agama kita, kita tak boleh buat. Okay. Sifat malu ini sifat malu yang dilarang ni kalau kita ada dalam diri kita, of course akan merugikan diri kita sendiri, masyarakat, dan serta menghalang seseorang itu daripada memperoleh kebaikan. Okey? Maksudnya kesan tu pada diri kita, kesan-kesan yang buruk tu jadi pada diri kita. Penutup, perasaan malu akan mendorong seseorang mendekatkan diri kepada kebenaran dan kebaikan. Orang yang tidak memiliki sifat malu akan melakukan perkara maksiat dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baiklah. Tugasan kamu perlu merujuk kepada modul yang cikgu sediakan sebelum cuti dulu. Okey, modul tu muka surat 7 dan muka surat 8. Kamu perlu jawab dua muka surat ni lah. Jawab soalan dua muka surat ni. Muka surat 7 ni nanti cikgu akan snap gambar supaya kamu lebih jelas. Dia gambar macam apa nak cakap ni? Track kereta kot. Nanti kamu boleh rujuk modul kamu dan juga muka surat. Seterusnya muka surat 8. Okey, jika ada sebarang persoalan macam biasa, kamu boleh direct WhatsApp pada cikgu. Cikgu akan guide kamu macam mana untuk menjawab soalan. Okey, cukup setakat hari ini murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.